Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-faslu tsani fi sinnihi sallallahu alaihi wasallam wa wafatih. Pasal yang kedua pada qada umur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kewafatan Nabi. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma katanya Nabi menetap di Mekah selepas daripada diberikan wahyu selama 13 tahun. Wabil Madinati 10 dan di Madinah pula 10 tahun. Wa tuwfiya wa huwa ibnu 63 dan baginda wafat pada umur 63 tahun. Jadi yang menjadi ittifaq di kalangan ulama, Nabi SAW hidup 40 tahun sebelum daripada kenabian, 10 tahun di Madinah. Tetapi yang menjadi khilaf di kalangan ulama adalah pada qadar tempoh berapa lama duduk di Mekah selepas daripada Nabi dilantik menjadi Rasul. Oleh kerana itu lahirlah pandangan ulama, ada kata Nabi meninggal pada umur 60, ada kata pada umur 65, ada kata pada 63. Dan paling kuat dan paling masyhur adalah pada umur 63. Wa fi riwayatin anhu, dan pada riwayat daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa huwa ibnu 65. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal keadaan Nabi berumur 65. Ada ulama mentakwil untuk menggabungkan antara dua riwayat ini. Riwayat tadi 63, riwayat ini pula 65 untuk mencampurkan dua tahun, yakni tahun lahir dan tahun wafat. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaffahu Allah taala ala ra'si 60 sanah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaffahu Allah taala telah diwafatkan oleh Allah taala akan Nabi ala ra'si 60 sanah pada awal umur 60 tahun. Yakni umur 60 tahun lah. Dan ulama yang menerima kata 63 ni kata riwayat 60 ni hanyalah bunda. Dari sudut bunda tepatlah 60. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa ibn 63 sanah. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada umur 63 tahun. Wa an Jarir ibn Hazim al-Asadi an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'ahu yakhtubu. Qala mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 63 wa Abu Bakr wa Umar wa ana ibn 63 sanah. Jadi umur 63 ni adalah umur yang terbaik. Umur yang mana ramai daripada al-arif billah, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala akan mempersiapkan diri supaya mereka tahu bahawasanya mereka akan meninggal pada umur 63. Sebab apa nak mati pada umur 63? Sebab Nabi mati umur 63. Sayyidina Abu Bakar umur 63, Sayyidina Umar umur 63. Jadi, oleh kerana itu, apabila jadi begitu, maka Al-Arif Billah akan mempersiapkan diri pada umur 63 dan akan merasakan tidak ada lagi kelazatan hidup selepas daripada umur tersebut. Dan daripada Jarir ibn Hazim al-Asadi, daripada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'ahu yakhtub, bahawasanya Sayyidina Jarir mendengar Muawiyah berkhutbah.
Qala, kata Muawiyah, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu salasin wa sittin. Nabi meninggal dunia pada umur Nabi 63 tahun. Wa Abu Bakrin wa Umar. Begitu juga Abu Bakar dan juga Umar. Adapun Sayyidina Utsman meninggal pada umur 82 tahun. Sayyidina Ali, pendapat yang asal kata 63 juga. Tapi ada kata 80, ada kata 85, ada kata 70, ada kata 65. Qauluhu ana ibnu salasin wa sittin. Katanya itu, yang dikata Sayyidina Muawiyah itu, bukan, wa ana ibnu salasin wa sittin sana. Dalam keadaan aku ini sekarang umur 63 tahun. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau bercita-cita untuk meninggal pada umur 63 juga. Tapi dia bercakap ucapan ni pada umur 63, tetapi Allah Ta'ala tak mengabulkan hajatnya meninggal pada usia dekat 80 tahun. Qauluhu ana ibnu salasin wa sittin. Perkataannya aku berumur 63 tahun. Al-muradu yang dikehendaki dengannya ialah annahu kana dzalika waqta tahdithihi bihadzal hadis. Bahawasanya ia adalah Muawiyah itu ketika menyebutkan hadis itu berumur 63. Walam yamut fih, dan Sayyidina Muawiyah tidak meninggal padanya pada umur 63. Bal 'asha hatta balagha nahwa 80 sanah. Bahkan Sayyidina Muawiyah hidup sehingga umur 80 tahun. Wa amma wafatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu katanya, akhiru nadratin nadartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kashafa sitarata yaumal itsnain. Seakhir-akhir pandangan aku pandang kepada Nabi SAW, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi SAW, kashafa as-sitarata yaumal itsnain. Menyeloklah oleh Nabi kain yang menutupi rumah daripada masjid. Ada bidai, ada langsir, selok pada hari Isnin. Fanadhartu ila wajhi, maka aku memandang kepada mukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu waraqatu mushafin. Seumpama putih, seumpama ianya itu putih bercahaya. Nak sebut comel. Wan nasu khalfa Abi Bakr, dalam keadaan manusia, orang Islam ketika itu di belakang Abu Bakar semayang. Semayang subuh. Fakadan nasu ayattaribu, maka hampir-hampirlah manusia itu kecoh kerana tengok Nabi seolah-olah nak keluar daripada masjid. Fa asyara ila nas, lalu Nabi SAW memberi isyarat kepada manusia, anis butu wa Abu Bakrin ya ummuhum. Suruh tetap di posisi, wa Abu Bakrin ya ummuhum, dan juga Nabi SAW suruh Abu Bakar menjadi imam kepada mereka. Wa alqas sajfa, ataupun wa alqas sijfa, kemudian ditutup balik bida tu, langsir. Wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir dzalikal yaum, dan meninggallah Nabi SAW pada akhir hari itu. Dan sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada hari Isnin, dan Nabi juga meninggal pada hari Isnin. Wasijfus sitarah, dan sijif itu adalah sitarah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, kuntu musdidatan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadri, aku menyandarkan Nabi SAW ke dadaku. Au qalat ila hijri, ataupun beliau berkata qalat ila hijri, kepada hijri, kepada lambungku. Fada'a bi tastin, lalu telah menyerulah, telah memintalah bi tastin, dengan bekas kencing Nabi. Yang Nabi minta liabu lafi, untuk Nabi kencing dalamnya. Summa bala, kemudian Nabi kencing. Jadi dikeluarkan semua benda yang tidak baik daripada tubuhnya yang mulia, dibersihkan terus sebelum daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famata sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi meninggal dunia ketika itu. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha aidan annaha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya,
ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut. Nah, dalam keadaan Nabi ini hampir-hampir kepada mati. Wa indahu qadahun fihi ma. Di sisinya ada sebekas air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah. Dan Nabi SAW meletakkan tangannya dalam bekas air. Summa yamsahu wajhahu bil ma. Kemudian Nabi menyapukan mukanya itu dengan air. Summa yaqul, kemudian Nabi sebut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku dalam menghadapi sakaratil maut. Kesakitan ketika mana kematian. Berkata Al-Munawi dalam syarah Jami' As-Saghir, sunat diperbuatkan untuk orang-orang yang dekat dengan mati, ambil air tok tepi, basuh, sapu muka. Kerana itu meringankan bagi sakit mati dia. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha aidan qalat. Daripada Aisyah katanya, la aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah. Tidak aku rasa cemburu pada seseorang bihaunin, dengan senangnya tercabut nyawa, bihauni mautin, ketika mati, ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah, selepas aku melihat daripada shiddati mauti Rasulillah. Selepas aku melihat kesakitannya mati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika itu Sayyidatina Aisyah seolah-olah nampak mudahlah. Selepas rasa mudah je nak mati. Selepas daripada tengok Nabi SAW ni sakit, ketika mana nak mati, hilang. Rasa senang. Rasa sedap nak mati. Dan tidaklah susah bagi mati itu menunjukkan tanda mati tidak elok. Mati teruk, mati belanggar, mati acur tubuh, bukan tanda mati tidak baik. Semuanya itu bergantung kepada takwa orang tu. Husnul khatimah yang kita minta itu mati dalam keadaan iman. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha aidan qalat lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafni. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha juga katanya, tak kala dicabut roh Nabi SAW, ikhtalafu fi dafni, mereka berselisih pada nak tanam Nabi. Faqala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasitu. Aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang aku lupa. Qala, katanya, ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu an yudfana fih. Tidaklah dicabut nyawa Nabi, seorang Nabi itu, kecuali pada tempat yang dia suka untuk ditanamkan dia. Idfinuhu fi mawdi'i firasyih. Tanamlah Nabi itu pada tempat Nabi tidur. Cukup sekadar itu saja pada hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan kita husnul khatimah, insya-Allah Ta'ala. Sama pada akan datang, bi'idznillah Ta'ala, mengkhatamkan kitab kita ini. Wallahu a'lam bishawab wa 'indahu husnul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.